Okey, baik. Terima kasih kepada Amir Ashraf dengan cerita pagi daripada Negeri Sembilan yang berkongsi bagaimana Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sembilan membantu mangsa korban COVID-19 di sana. Jadi seterusnya hari ini di Siaran Saat Pagi Malaysia, kami ingin berkongsi pada anda berkenaan satu topik yang sememangnya dekat untuk kita, bagaimana sebenarnya untuk kita menjaga kehamilan pada masa pandemik COVID-19 ini, terutamanya untuk wanita yang sekarang ini sedang hamil. Jadi untuk memberikan perincian yang lebih lanjut berkenaan dengan topik kita hari ini, kami bawakan seorang tetamu di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu, iaitu Profesor Mada Dr. Nurgulis Razali selaku pakar obstetrik dan gynecology ONG UM Specialist Center UMSC Pusat Pakar UM. Khabar Prof, selamat pagi. Alhamdulillah, sihat. Selamat pagi. Terima kasih bersama kami hari ini. Jadi, untuk kita memberikan sedikit pencerahan kepada ibu hamil di luar sana yang mungkin tidak berapa maklum berkenaan dengan situasi vaksin COVID-19 dan juga kehamilan ini. Jadi mungkin di kesempatan ini Prof boleh memberikan sedikit perincian ataupun mukadimah terlebih dahulu bagaimana sebenarnya program vaksinasi ini boleh memberikan satu bentuk perlindungan kepada si ibu dan juga si anak ataupun bayi yang sedang dihamilkan itu. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi ya. So, memang topik vaksin di kalangan wanita hamil ni memang sekarang ni memang hangat diperkatakan. Apa yang kita tahu mengenai wanita hamil, kebanyakan wanita hamil apabila mereka mengalami jangkitan COVID, kebanyakan mereka tidak mempunyai apa-apa gejala. Ya? Kebanyakan mereka adalah sihat. Kalau ada gejala pun, gejala-gejala itu sangat ringan. Mungkin demam sedikit, mungkin sesama sedikit. Tetapi sekiranya mereka mendapat gejala yang serius, kebarangkalian mereka untuk perlu masuk ke hospital, perlu masuk ke unit rawatan rapi adalah tinggi. Ya? Perlu bantuan pernafasan adalah tinggi. Terutamanya di dalam trimester yang kedua ataupun ketiga. Ya? Lepas ke-28 ke 28 minggu ke atas. Jadi dalam apa yang kita cuba buat sekarang, kita cuba nak kurangkan risiko ibu-ibu ni untuk perlu sampai ke tahap itu. Kita cuba kalau boleh nak kurangkan kemasukan ke hospital. Perlu nak kurangkan perlu masuk ke ICU for example ya. Perlu kurangkan bantuan pernafasan. Jadi sekarang ini vaksin COVID ni telah terbukti efektif ya untuk mengurangkan risiko-risiko ini. Jadi kalau kita tahu kalau wanita-wanita ini mengambil vaksin, jadi kebanyakan mereka cuma akan mengalami gejala-gejala yang ringan. So, itu yang kita harapkan. Terutamanya kita memang hendak elakkan kematian di kalangan ibu-ibu yang positif COVID. Sebab itu kita memang sangat-sangat menggalakkan ibu-ibu yang mengandung untuk mengambil vaksin. Tapi yang menjadi persoalannya, ada yang disuarakan oleh wanita ataupun ibu hamil di luar sana. Adakah setelah mereka mendapat suntikan vaksin itu juga turut memberikan perlindungan kepada bayi mereka atau sebenarnya vaksin itu hanya melindungi si ibu sahaja daripada terkena jangkitan COVID-19? Okey, so sebenarnya jangkitan COVID ini, COVID-19 semasa waktu mengandung, dia tidak ada efek yang negatif kepada kandungan sebenarnya. Jangkitan COVID-19 waktu masa mengandung tidak menyebabkan bayi menjadi cacat. Tidak menyebabkan kecacatan pada bayi dan juga kadar keboleh jangkitan ataupun transmisi ya daripada ibu yang positif kepada bayi adalah sangat rendah. Ya, tidak kiralah kaedah kelahiran, tidak kira sama ada ibu tu breastfeeding ya, menyusukan bayi selepas bersalin, tidak kira kalau ibu tu jaga bayi sendiri lepas bersalin, keboleh jangkitan tu adalah sangat rendah sebenarnya. So tetapi apa yang kita tahu, kalau ibu tu mengidap COVID yang serius ya, yang perlu bantuan pernafasan ke apa ke, kadang-kadang kita terpaksa melahirkan bayi itu secara pramatang. Ya, prinsip dalam obstetrics ini adalah the mother comes first. Ibu tu penting. So kalau ibu tu dalam keadaan yang tenat ya, perlu bantuan pernafasan dan banyak masalah, kita akan lahirkan bayi tu walaupun bayi tu tak cukup bulan. Walaupun kadang-kadang bayi tu terlalu kecil, kita tahu kebolehan bayi itu untuk survive tu mungkin tiada. Tapi untuk menyelamatkan nyawa ibu, kita terpaksa buat demikian. So saya rasa COVID itu sebenarnya tidak ada masalah pada bayi. Tapi keadaan ibu yang teruk itu yang akan menyebabkan bayi itu menjadi pramatang. Itu yang kita cuba elakkan.
Maksudnya fokus akan diberikan kepada ibunya terlebih dahulu, kemudian baru bayi. Betul. Okey. Itu antara komplikasinya lah sekiranya wanita hamil ataupun ibu yang sedang mengandung terkena jangkitan COVID-19. Jadi untuk mereka yang masih lagi selamat sekarang ini, tidak terkena jangkitan dan ingin mendapatkan vaksin, apakah antara pilihan yang tersedia untuk mereka dan bagaimana mereka membuat pilihan tersebut? Okey, yang sebaiknya saya rasa semua wanita yang mengandung perlu registerlah dengan MySejahtera. Itu adalah kaedah yang terbaik. Sekarang ada banyak inisiatif ya untuk menggalakkan wanita-wanita mengandung ini untuk mendapatkan vaksinasi. Contohnya di PPUM, di Pusat Perubatan Universiti Melaya, kita ada pusat vaksinasi satelit di klinik mengandung. So maknanya ibu-ibu yang datang mengandung, mereka boleh terus dapat vaksin pada hari yang sama. Walk in terus ke pusat vaksinasi satelit kita. Jadi saya rasa di masa yang akan datang kita akan dapati lebih banyak lagi pusat vaksinasi walk-in ini yang akan diadakan. Buat masa ini vaksin yang ditawarkan untuk wanita mengandung adalah Pfizer. Tapi kita juga tahu bahawa vaksin-vaksin lain contohnya Sinovac ataupun AstraZeneca ataupun Moderna yang digunakan di UK adalah selamat untuk ibu-ibu mengandung dan selamat untuk bayi. Jadi saya rasa di masa akan datang kita akan beri apa-apa sahaja vaksin yang ada untuk memastikan lebih ramai ibu-ibu yang divaksinasi. Kita tidak akan bergantung semata-mata kepada Pfizer sahaja. Adakah kesan sampingan daripada vaksin untuk ibu mengandung berbeza jika dibandingkan dengan individu yang tidak hamil? Saya rasa kesan sampingan dia sama. Kesan sampingan selepas vaksinasi adalah sama seperti orang-orang lain, iaitu mungkin sakit sedikit di tempat injection, mungkin merah sedikit atau berbengkak sikit di situ, mungkin demam sedikit, mungkin rasa badan sakit-sakit. Tetapi tidak serius, tidak lebih daripada orang lain. Setakat ini di Malaysia, kalau Prof boleh kongsikan, kalau ada data-data ataupun maklumat boleh kongsikan setakat ini, ibu yang hamil di Malaysia apabila mereka menerima suntikan vaksin, apa antara respon? Setakat ini yang saya jumpa di kalangan pesakit-pesakit kita semua mengalami masalah yang samalah, ya. Tidak ada apa-apa komplikasi yang serius selepas vaksinasi sebenarnya. Tapi apa yang kita dapati bahawa memang vaksinasi ini melindung ibu-ibu ni. Contohnya kalau kita tengok bulan Jun 2021, kita ada 17 kematian di kalangan wanita mengandung. Bulan Jun sahaja itu yang tertinggilah. Bayi ada yang selamat, ada yang selamat, ada yang tidaklah. Jadinya daripada 17 ni 15 tidak divaksinasi langsung. Dan 2 yang meninggal tu telah divaksinasi tapi malangnya tidak mendapat 2 dos. Jadi saya rasa kita boleh lihat vaksinasi ini tidak memudaratkan ibu, tidak memudaratkan bayi, tetapi melindungi ibu dan bayi secara tidak langsung. Bila kita bercerita berkenaan wanita hamil ni, ada banyak sebenarnya kesulitan yang perlu dialami oleh ibu itu sendiri. Terutamanya apabila hamil, ada yang daripada kalangan mereka ini yang sudah mempunyai masalah kesihatan. Betul. Sebelum terkena jangkitan COVID-19, umpamanya kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Jadi kita semua sedia maklum bagaimana sebenarnya penyakit-penyakit ni, underlying disease ini boleh memburukkan lagi situasi. Betul. Jadi bagaimana kalau Prof boleh kongsikan cara penjagaan untuk ibu hamil yang sudah mempunyai penyakit yang tersedia ada ni dalam mereka mendapatkan suntikan vaksin? Sebenarnya dalam di obstetrics, walaupun sebab obstetrik ini adalah satu bidang yang penting sebab kita menjaga 2 nyawa. So buat masa ni kita tidak ada perubahan daripada segi penjagaan wanita hamil. Kita tetap bagi mereka appointment untuk datang ke hospital. Kita tidak kurangkan appointment, kita tidak kata jangan datang ke hospital ataupun sebagainya. Tetapi jadi penjagaan tu masih seperti biasa. Cuma memang kita akan sangat galakkan ialah pesakit-pesakit yang
Contohnya yang berumur lebih daripada 35 tahun, yang mengalami diabetes, yang mengalami darah tinggi, untuk mengambil vaksin sebab mereka lah yang lebih berisiko untuk mendapat komplikasi-komplikasi seperti perlu masuk hospital, perlu ICU dan perlu bantuan pernafasan. Jadi daripada segi penjagaan, kita masih menjaga mereka seperti mana kita jaga dulu. Maknanya kalau perlu buat ujian glukos, teruskan seperti biasa. Kalau perlu datang kerap ke hospital untuk cek tekanan darah pun sama. Tidak ada banyak perubahan, tidak ada perubahan dari segi itu. Dari sudut ubat-ubatan yang diberikan kepada wanita hamil? Tidak ada masalah. Akan diteruskan. Akan diteruskan. Bezanya adalah pertambahan rutin suntikan vaksin tersebut. Ya, dan juga penjagaan daripada kesan sampingan dan sebagainya. Okey, antara lain yang mungkin menjadi kerisauan untuk wanita hamil ataupun mereka yang baru berkahwin yang ingin merancang untuk hamil adalah tahap kesuburan si wanita ini setelah mereka mendapat program vaksinasi. Jadi bagaimana, Prof? Setakat ini tidak ada data yang mengatakan vaksin ini menyebabkan wanita itu kurang subur. Ya, jadi tidak ada data yang mengatakan vaksin ini mempunyai kesan ke atas kesuburan pesakit. Jadinya kalau kita tengok ya garis panduan daripada UK, daripada Royal College of Obstetricians and Gynecologists, memang kita tidak ada kita memang galakkan ataupun bukan kita tidak stop ya pesakit daripada meneruskan rawatan kesuburan, for example. Jadi mereka boleh teruskan dengan rawatan kesuburan mereka. Cumanya kita galakkan mereka lengkapkan vaksinasi sebelum mereka mendapatkan rawatan. Sama juga macam wanita yang mengandung ya, yang hendak mengandung ya. Kita tidak kata tak boleh mengandung. Boleh mengandung, tapi kalau boleh cuba lengkapkan vaksinasi. Kalau termengandung sebelum mendapat vaksinasi pun tak apa. Sebab sekarang kalau kita tengok vaksinasi ini boleh diambil pada bila-bila masa. Tidak semestinya dulu masa mula-mula garis panduan itu keluar, vaksinasi ini boleh diambil selepas 14 ke 33 minggu. Tetapi sekarang kita ada lebih banyak maklumat, ya, kita tahu lebih lagi sekarang, kita tak perlu tunggu 14 minggu. Bila-bila masa pun boleh ambil vaksin. Jadi ini maklumat terkini lah untuk anda semua sebab kita takut nanti ada wanita hamil atau rakan-rakan yang hamil dan sebagainya, kita akan memberi maklumat yang salah. Oh, tak boleh vaksin, kena 14 minggu ke 3 sebab sekarang ni kita ada banyak data dan juga kajian. Anda boleh mendapatkan vaksin. Yang penting perlu mendapatkan konsultasi terlebih dahulu dengan doktor yang merawat anda sewaktu awal kehamilan tersebut. Satu lagi, Prof, yang menjadi kerisauan sekarang ini, variant of concern, VOC, variant Delta sekarang ini yang memang dominan di Malaysia. Jadi bagaimana sebenarnya variant ini boleh memburukkan lagi situasi kehamilan seseorang wanita itu sekiranya mereka tidak mendapatkan suntikan vaksin? Saya rasa varian Delta ini masalah dia ialah dia kadar infectivity itu sangat tinggi. Ya, walaupun kita cuma expose sekejap sahaja, kita akan terkena jangkitan kalau bandingkan dengan varian yang sebelumnya. Jadi dulu kita mungkin kata kita perlu berada dengan pesakit 15 minit untuk dalam masa 15 minit untuk kita dijangkiti. Tapi sekarang mungkin dalam masa yang separuh daripada itu pun dia akan boleh menjangkiti kita. Jadinya memang kadar infectivity dia tu memang lebih tinggi dan kesannya juga lebih buruk. Ya, kita tengok sekarang memang dia memang berleluasa di kalangan kita. Saya rasa Delta memang berleluasa. So kita tengok kadar kematian meningkat ya, walaupun di kalangan orang yang tak mengandung dan sebagainya. Jadi sudah tentu kalau ibu yang mengandung dengan risikonya yang lebih tinggi akan lebih susceptible lah ya kepada varian Delta ini. Tetapi again balik semula, kita dapati memang vaksin-vaksin ini berkesan walaupun kepada varian Delta. Jadi itulah yang kita nak highlightkan, ya, ambillah vaksin. Kita tak perlu risau varian Delta ke apa ke, yang penting buat masa ni kita jaga diri kita dengan mengambil vaksin dulu. Kerana vaksin itu sebenarnya boleh mengurangkan tahap keseriusan sekiranya anda dijangkiti COVID-19 itu. Satu lagi, kalau Prof boleh berikan perincian dengan lebih lanjut juga, kalau kita lihat tempoh
yang selamat apabila seseorang individu tersebut mendapat suntikan vaksin. Contohnya AstraZeneca 2 minggu selepas suntikan dos kedua. Kalau Pfizer ataupun Moderna 28 hari selepas suntikan yang pertama itu. Jadi bagaimana untuk ibu mengandung? Adakah tempohnya sama ataupun mungkin lebih ataupun kurang untuk memastikan agar imuniti badan yang terbentuk disebabkan oleh suntikan vaksin itu benar-benar boleh berfungsi dalam tubuh badan wanita hamil ini? Tempohnya sebenarnya untuk vaksin Pfizer lah ya, kitanya akan betul-betul efektif 2 minggu selepas dos yang kedua. Ya. Jadinya sama respon badan wanita yang mengandung sama sahaja seperti orang-orang lain. Sebab tu masa garis panduan tu mula-mula dikeluarkan, kita cadangkan wanita hamil ini divaksinasi di antara 14 ke 33 minggu. Ya. Jadi 33 minggu ataupun 34. Jadi bila mereka datang untuk bersalin, selalunya dalam 37 ke 38 minggu, mereka sudah well protected. Sudah lengkap di perlindungannya. Apa antara kerisauan yang sering diluahkan oleh wanita hamil apabila mereka bertemu dengan Prof dan sebagainya, terutamanya berkenaan vaksin ini? Kebanyakan wanita sebenarnya takut nak mengambil vaksin. Takut dengan vaksin? Takut dengan vaksin. Okey. Sebab kita faham ni sebab mereka mengandung. Jadi mereka takut kalau vaksin tu boleh menyebabkan masalah kepada kandungan mereka. Mungkin menyebabkan takut anak mendapat anak yang cacat dan sebagainya. Tapi sekarang kita tahu vaksin-vaksin ini tidak ada langsung efek yang sebegitu. Sebab vaksin Pfizer lah yang kita gunakan, yang banyak kita gunakan untuk wanita mengandung, dia adalah mRNA vaksin. Jadi dia tidak masuk ke dalam nukleus, jadi dia tidak mengganggu proses genetik. Ya, itu tidak ada kesan. Dan kita memang tidak menggunakan live vaksin langsung. Sama juga macam vaksin Sinovac. Seperti Sinovac adalah menggunakan virus yang telah dinyah aktifkan. So konsepnya sama seperti virus influenza. Vaksin influenza yang memang kita galakkan orang mengandung ambil contohnya. So saya rasa yang paling penting adalah untuk ibu-ibu faham bahawa vaksin ini tidak ada efek, tidak mendatangkan kemudaratan kepada bayi-bayi mereka. Tapi mungkin yang agak penting, saya rasa yang tidak kurang pentingnya adalah bapa-bapa juga. Kaum bapa. Kaum bapa pun kena rasa confident yang vaksin ini bagus. Dan seterusnya menggalakkan isteri untuk ambil. Ya? Itulah ada isu juga sebenarnya di kalangan wanita hamil ini bukan si ibu tu yang tidak mahu mendapatkan suntikan vaksin itu, tapi disebabkan pasangan mereka. Betul. Yang tidak cakna dengan situasi semasa, dengan sedikit kelengkapan ilmu berkenaan program vaksinasi ini. Jadi bagaimana untuk si ibu ini meyakinkan para suami mereka untuk mereka mendapatkan suntikan vaksin tersebut? Jadi saya rasa komunikasilah antara suami dan isteri itu adalah sangat penting. Ya, saya rasa macam sekarang kalau kita tengok, kita ada banyak program-program yang tujuannya untuk memberi pengetahuan mengenai vaksin. Jadi sangat-sangat diharapkan pengetahuan ini dapat diterima oleh para bapa juga. Ya, bukan setakat ibu. Kita sekarang bukan kita nak convince ibu sahaja. Kita nak convince bapa. Kita nak convince ibu bapa. Sebab kita tahu kita di Malaysia kebanyakannya tinggal sekeluarga. Dalam rumah mungkin ada datuk, ada nenek, ada pakcik, ada makcik. Jadi kita nak semua orang faham mengenai kesan vaksin ini, mengenai kesan virus COVID kepada wanita mengandung. Jadi saya rasa kalau semua orang faham, jadi semua akan memberikan sokongan kepada ibu-ibu dan membantu dia lebih berkeyakinan untuk mengambil vaksin. Okey, baik, secara ringkas kalau Prof boleh kongsikan sekali lagi apakah antara langkah-langkah yang perlu dilalui oleh wanita hamil sekiranya mereka ingin mendapatkan vaksin COVID-19? Saya rasa di Malaysia yang langkah pertama adalah untuk mendapatkan mendaftar dengan MySejahtera. Dan kemudian bila mereka pergi untuk rawatan susulan di hospital, ada hospital yang menawarkan vaksinasi. Jadi saya tahu contohnya di PPUM ada, di beberapa hospital swasta yang lain pun memang ada menawarkan vaksinasi untuk pesakit-pesakit mereka. Jadi bila dapat peluang begitu,
ambillah, rebutlah peluang-peluang begitu. Ya, jadi masa-masa akan datang memang lebih banyak lagi banyak lagi vaksin akan ditawarkan kepada wanita-wanita mengandung. Jadi teruskanlah ambil vaksin seperti yang dijadualkan. Okey, itu dari sekian sebanyak kami berikan pencerahan kepada anda kalau anda sedang menonton, sedang hamil ataupun mempunyai isteri di luar sana sedang hamil. Kami dah kongsi bagaimana sebenarnya kebaikan sekiranya anda mendapatkan suntikan vaksin untuk mengelak daripada jangkitan COVID-19 dan seterusnya melindungi si ibu dan juga si anak yang sedang dihamilkan itu. Terima kasih Prof bersama dengan kita hari ini untuk berkongsi berkenaan topik kita bagaimana untuk menjaga kehamilan sewaktu pandemik ini.